Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Kami bawakan pandangan anda ke persekitaran ini, kedudukannya Ibu Kota Kuala Lumpur di dalam era ataupun zaman ketika mana berlangsungnya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Suasana baru saja usai hujan lebat seketika tadi. Mudah-mudahan berkat doa yang sama-sama kita aminkan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hujan itu akan membasuh lalu ke semua virus yang sedang hinggap di persekitaran kita, mudah-mudahan. Dan pastinya juga banyak berita yang kami salurkan untuk memberikan gambaran yang tepat. Hanya RTM selaku penyiar yang terpercaya, khususnya untuk kita membentuk sikap yang benar yang harusnya meluruskan kedudukan semasa dalam ketika mana kita berdepan dengan suasana krisis, berdepan dengan gejala coronavirus ini. Dan pastinya sekiranya anda tidak pasti, jangan kongsi, dan jika tidak benar jangan disebar. Itu yang sering kali kami war-warkan, kerana apa juga yang sedang berlangsung untuk tempoh sehingga kepada tempoh 14 April nanti adalah begitu getir untuk kita meratakan skala dan juga graf jangkitan. Tugas kita buat masa ini dalam sepanjang tempoh PKP adalah untuk memutuskan rantaian jangkitan. Itu yang penting, dan pastinya ini adalah realiti yang unprecedented yang tidak pernah kita hadapi seumpamanya. Dan ini bukanlah skala semata-mata bercakap tentang Ibu Kota Kuala Lumpur ataupun Malaysia. Ia merupakan satu fenomena yang membuana, fenomena global di mana kita sebagai warga Malaysia dan warga dunia seluruhnya harus sama-sama tekad untuk mendepani realiti ini, kerana hakikatnya dengan semangat wajah rakyat Malaysia seluruhnya dapat kita berdepan dengan realiti ini dengan pelbagai inisiatif yang juga telah pun dirangka oleh pihak kerajaan Malaysia, yang mana kita telah pun diwar-warkan tentang pakej prihatin 2020 berjumlah 250 bilion adalah merupakan suatu usaha yang cuba untuk meredam tekanan, kerana realitinya kita mungkin belum dapat merasa hakikat kekangan yang berlangsung di dunia pada waktu ini. Kita belum merasa tekanan sebenar. Selepas berlangsungnya PKP ini, maka bermulalah satu era yang mungkin seringkali disebut oleh ramai sebagai the new normal, kerana gejala di peringkat dunia ini akan mengubah landscape ekonomi, landscape perlakuan manusia, mobiliti masyarakat. Dan realitinya dengan 250 bilion yang dibentangkan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin 2020 ini, bagaimanakah nanti dampak dan wajah baru Malaysia untuk berdepan dengan keadaan bila mana keadaan ini sudah memberikan suatu latar yang baru di dalam pergerakan manusia di seluruh dunia khususnya. Untuk kita memahami tentang bajet rangsangan ini, maka kami bawakan bicara naratif agar kita dapat memberikan suluhan melihat realiti satu demi satu perincian daripada bajet berkenaan dan bagaimanakah nanti pelaksanaan penyalurannya. Pastinya kita mengetahui bahawa the devils is in the details, dan kita memerlukan kefahaman rakyat untuk mengetahui realiti cabaran bagaimana bajet ini nanti akan disalurkan melalui agensi-agensi yang tersendiri. Dan sementara jumlahnya telah diwar-warkan 250 bilion, menimbulkan pelbagai reaksi balas dan juga komentar di lapangan juga akan ditangani bersama tetamu seketika nanti. Untuk itu teruskan kesetiaan anda bersama kami, Bicara Naratif membincangkan tentang pakej prihatin 2020.
Virus COVID-19 adalah spesies baru dalam famili coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sihat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Dapatkan info di portal sebenarnya.my. Tak pasti, jangan kongsi. Jaga diri anda, stay safe and healthy. Dan yang paling penting sekali, stay safe and healthy. Bagaimana mengurangkan risiko jangkitan COVID-19? Pakai penutup muka atau topeng apabila berada di kawasan tumpuan orang ramai. Kerap membasuh tangan dengan cara yang betul, menggunakan air yang mengalir atau sanitizer selepas anda makan, batuk, bersin, menyentuh haiwan dan menggunakan tandas. Kuman mudah tersebar di permukaan seperti susur tangan eskalator, troli, tombol pintu, butang lift dan butang ATM. Elakkan berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai seperti pasar malam, kompleks membeli belah dan jauhkan diri daripada orang yang tidak sihat seperti batuk dan selsema. Elakkan melawat ke hospital jika tiada keperluan. Makan di tempat yang terjamin kebersihannya. Utamakan kebersihan diri di rumah mahupun di tempat kerja. Maklumat lanjut, layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih banyak ujian COVID-19, pihak industri insuran dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah 8 juta ringgit untuk menanggung kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani ujian di hospital swasta ataupun makmal swasta. Itu sebahagian daripada intipati yang pastinya meluas diharapkan kesan daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat 2020 yang telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada semalam harinya menimbulkan pelbagai reaksi di lapangan. Ada banyak persoalan yang harus dimurnikan. Setengahnya telah pun ditangani, namun persoalan-persoalan ini elok juga sekiranya boleh kita revisit, lihat semula untuk manfaat khalayak dan audiens yang berbeza. Dan pengulangan itu juga setengahnya penting untuk mengingatkan tentang bagaimana dampak yang bakal dibawakan daripada pakej, saya menyebutnya dengan kependekan, dengan akronim Pakej Prihatin 2020 untuk memudahkan perbincangan kita pada waktu ini. Dan menemani saya di studio adalah Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Portfolio Ekonomi. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami. Saya membayangkan beban dan tekanan yang dihadapi oleh Jabatan Perdana Menteri. Dikhabarkan orang-orang jeli terkata 3 minggu dah Datuk Seri tak balik ke Kelantan ini. 3 minggu tak balik kampung. 3 minggu tak balik kampung. Jadi mereka harus memahami, saya kira pertama. Tak boleh keluar.
tak boleh keluar. PKP. Ya, dan saya mendapat juga gambaran tentang bagaimana realiti cabaran semasa ini memerlukan tumpuan penuh anggota kabinet. Bagaimana senario dan situasinya buat masa ini selepas pembentangan pakej prihatin 2020 ini? Apa yang diterima maklum balas oleh JPM, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Syed. Pakej prihatin dilancarkan semalam oleh Yang Amat Perdana Menteri. Reaksi pelbagai. Umumnya reaksi menyokong pakej ini. Perdana Menteri dalam ucapan hujung-hujung tersebut dengan penuh tawaduk menyatakan bahawa kita tak sempurna, maknanya kita Perdana Menteri mengakui bahawa ia mungkin tidak sempurna. Jadi reaksi pelbagai ini perkara biasalah dalam negara demokrasi. Tetapi ada yang mungkin pusing-pusing sikit, putar-putar sikit, ada yang berdasarkan fakta. Tapi umumnya alhamdulillah diterima baik oleh rakyat. Umpamanya QPAC, Presidennya Saudara Adnan menyatakan bahawa baik untuk pegawai kerajaan. Presiden MTUC Saudara Halim juga sebut bahawa ia baik untuk pekerja. Ada juga yang agak kritikal, umpamanya Presiden Persatuan PKS menyatakan PKS tak dapat apa-apa. Tak benar tak dapat apa-apa itu. Tetapi maknanya reaksi pelbagai. Kita ada 3 kelompok besar lah. Rakyat ni kita ada rakyat yang bekerja dengan kerajaan, rakyat yang bekerja dengan swasta, rakyat yang dalam sektor informal. Kita ada 15 juta rakyat Malaysia yang bekerja ni, penduduk kita sekitar 30 juta, 15 juta tenaga buruh kita. Jadi ada kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan, ada swasta, ada juga sektor informal. Jadi pakej ini menangani ke semua kelompok ini, sama ada kerajaan, ada barisan hadapan sudah pasti rakan-rakan kita di KKM, Kementerian Kesihatan, doktor, jawat dan lain-lain mendapat perhatian kerajaan melalui peruntukan lebih untuk peralatan prihatin kepada mereka. Dan kalau kita tengok pada swasta yang bekerja pun ada, yang informal, yang makcik Kiah itu tular makcik Kiah pun ada. Jadi makcik Kiah ni sektor informal itu kalau kita lihat di segi penduduk. Lihat syarikat pula ada besar, ada sederhana, ada kecil. Syarikat besar ni, jadi kita berlaku adil lah dalam keadaan sekarang ni. Maknanya kita harap syarikat besar ni akan faham. Memanglah kerajaan banyak bagi bantuan daripada PKS kerana bilangannya 907,000. Banyak tu bilangan syarikat PKS. Jadi memanglah kerana bilangannya besar dan menyumbang kepada lebih 60% daripada guna tenaga, maka tumpuan kerajaan diberi kepada mereka. Ada juga bantuan syarikat besar. Jadi kita harap mereka faham bahawa maknanya semua kena berkongsi untuk menanggung beban ini. Kerajaan ada tanggungjawab, swasta tanggungjawab, korporat pun, lembaga zakat kita sedia maklum. Kerajaan negeri yang besar sekali Sarawak lah. Sarawak, Sabah, Selangor ini top 3 lah. Jadi alhamdulillah kerajaan negeri menyambutnya, lembaga zakat menyambutnya, korporat Petronas 20 juta umpamanya, TMB pun ada. Jadi beban kena tanggung bersama. Kerajaan tanggung beban, swasta tanggung beban, bank ada beban. Kita bagi-bagilah dengan secara adil. Dan kita tidak melihat kepada mana-mana kepentingan lah. Tak ada politik lah. Negeri pembangkang ke negeri kerajaan. Kita kena lupakan semuanya ni. Jadi reaksinya pada saya baik, bersyukur kita. Tetapi seperti Perdana Menteri sebut dalam di akhir ucapan, kita tak sempurna. Dan kerajaan sentiasa terbuka kepada pandangan daripada mana pihak. Mana yang konstruktif sudah pasti akan diambil kerajaan, dikira kerajaan. Mana-mana yang susah nak dia buat tu sudah pasti. Tapi kita menghargai pandangan-pandangan. Jangan pula pusing-pusing ataupun berita palsu. Ini kita harap pihak berkenaan akan ambil tindakan lah terhadap mereka yang sekarang ni keadaan luar biasa lah. Macam Syed sebut promo sebelum kita mula bicara ini tak pernah berlaku, unprecedented.
ramai rakyat Malaysia tak pernah berkurung ni. Ya. Dah 2 minggu. Ramai orang Malaysia tak tengok sekatan jalan raya rata-rata ni. Ramai yang rakyat Malaysia tak ditanya oleh polis mana nak pergi. Ya. Jadi kalau tengok compliance ni 95% bagus. Ya, kalau adalah 90% ada juga. Tapi sekarang sudah 95%. Jadi tak pernah berlaku dalam negara kita di mana kita kena duduk rumah, ya, duduk rumah, basuh tangan, kita jarakkan, ya, 1 meter. Ya. Ini luar biasa. Satu krisis kesihatan. Dan kalau tidak tangani dengan berkesan, sudah pasti akan menular menjadi satu krisis ekonomi. Itulah yang Perdana Menteri dan Kabinet dan Kerajaan Malaysia, walaupun baru 1 hari bulan Mac baru Perdana Menteri angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8, tapi dengan penuh komitmen dan tenaga, kita semua membantu Perdana Menteri untuk pastikan kita dapat menangani cabaran yang amat getir ini. Ya, mudah-mudahan insya-Allah seperti yang Datuk Seri nyatakan, kalau di Perak tu disebut suasana ni dia buat rasa 5,000 kata. Dia rasa tak tentu hala 5,000 rasa. Rasa kena berkurang di rumah. Saya orang Perak. Saya orang Perak. Tapi bila kita katakan di awalan bicara ini pun Datuk Seri sudah menyatakan bahawa ada pihak yang menerima baik, ada pihak yang bersikap kritis. Malah ada juga yang seolah-olahnya seperti misinform, tidak mendapat gambaran yang tepat. Jadi itu saya kira yang penting untuk kita tangani di dalam buah bicara ini. Dan apa yang mendadak respon menyatakan mempersoalkan tentang 250 bilion yang diperuntukkan, kerana digambarkan bahawa suasana ekonomi kini tidak mengizinkan, seolah-olah seperti ini keseluruhannya suntikan baru, walhal ia mungkin hanya reallocation daripada bajet yang sedia ada. 250 bilion itu terlebih dahulu, mungkin elok penjelasan. Yang pertama harus kita tahu bahawa ada 2 komponen. Satu komponen 27 Februari yang jumlahnya 20 bilion. Komponen 27 juga. 27 Mac, dulu 27 kebetulan. 27 Mac ialah 230 bilion. Mana 230 campur 20, 250 bilion. Dan umumnya boleh saya ringkaskan, ada datang 3 sumber. Yang pertama kerajaan, yang kedua EPF atau KSP, yang ketiga daripada bank. Kerajaan sekitar 25 bilion. Betul. Ini yang benar yang analisis buat beberapa pihak. Yang keduanya adalah KWSP atau EPF, dia 50 bilion. 10 bilion daripada pakej 27 Februari, yang ini melibatkan pengurangan caruman pekerja daripada 11 kepada 7%, dianggarkan 10 bilion. Yang keduanya ialah RM500 sebulan yang mana pencarum akan dibenarkan keluar untuk maksimum 6,000 ini, itu dianggarkan 40. Jadi EPF 10 campur 40, 50 bilion. 25 daripada suntikan daripada kerajaan, 50 daripada EPF, 175 bilion daripada sistem bank. Jadi semuanya 250. Sistem bank ini sebahagian daripada sistem bank dijamin oleh kerajaan sampai 80% sebahagian. Maknanya kalau tak bayar hutang, kerajaan kena bayar pada bank. Jadi ada penglibatan kerajaan. Jadi ini semua dimungkinkan oleh kerana kalau tidak ada intervensi pada kerajaan tak boleh berlaku. Kerajaan keadaan krisis ini, bank negara, bank-bank menyedari bahawa mereka juga harus bertanggungjawab. Jadi 175 ini untuk PKS ada, untuk pertanian ada, untuk korporat besar ada, dana jamin umpamanya 50 bilion adalah untuk 20 pinjaman 20 juta ke atas. Ini untuk korporat besar. Ada juga, bukan tak ada. Jadi sebahagian daripada itu adalah dijamin oleh kerajaan. Jamin mana? Kalau pinjaman dijamin oleh kerajaan, kalau peminjam tak bayar, kalau saya meniaga gumisang pergi BSN pinjam 50,000, saya tak bayar, tak bayar. Kerajaan jamin. Kerajaan kena tanggung. Jadi ada penglibatan kerajaan. EPF pula satu badan berkaitan kerajaan. Jadi kerajaan melalui lembaga pengarah telah mencadangkan supaya diambil tindakan untuk membantu dan lembaga pengarah bersetuju. Jadi benar suntikan langsung 25 bilion dan suntikan bank 175-nya sebahagian dijamin oleh kerajaan. Tak bayar, kalau nego orang pisang, kerajaan kena bayar. Dan sebahagian lagi ialah daripada EPF. Itu secara ringkasnya lah. Jadi memanglah. Tapi yang satu lagi yang ramai tak tahu, pakej Malaysia ini adalah antara terbesar di dunia. Kalau banding keluaran kita ni, keluaran KDNK kita ni, kira-kira 17%.
Kalau di UK ya 16%, Amerika 11, Singapura 11. Ini package berbanding dengan keluaran kita ya. Pengeluaran kita lah KDNK kita ya. Jadi kita 17 antara tertinggi ya. Jadi itu juga satu ukuran yang menunjukkan mana tindakan kerajaan ni besar ya. Sebagai bandinganlah 20 bilion 27 Februari ya. Yang itu pun sebahagiannya adalah EPF dan bank ya. Yang tu ialah 20 bilion, 3.5 bilion adalah daripada kerajaan ya. 10 bilion daripada EPF. Yang 27 bulan sebelum Perdana Menteri ini dan sebahagiannya pula ialah daripada bank. Jadi package 27 bulan pun 3 komponen. Yang paling kecil daripada kerajaan. 35 kerajaan, EPF besar, bank pun ada. Jadi maknanya ini bukan perkara baru. Yang 27 pun 3 komponen juga. Jadi ini melambangkan kita kerjasama. Negara kita ni ada kerajaan, ada swasta, takkan kerajaan nak seorang-seorang diri nak sebatang kara nak buat macam ni. Jadi kita gembelengkan semua tenaga. Jadi ini melambangkan bahawa semua faham ini krisis yang luar biasa. Perlu satu orang kata concerted action ya, perlu kita bersama-sama menangani masalah ini ya. Dan kita berterima kasih kerana bank pun bantu, EPF bantu, Perkeso pun bantu ya, bukan kerajaan semata-mata ya. Jadi saya harap kita faham ya betapa luar biasa keadaan ini yang menuntut kerajaan menyuntik semuanya sekali lah 250 bilion ini antara paling tinggi dalam dunia dari segi peratusan kepada keluaran kita, keluaran negara ya. Ya, saya nak ulang ya. Amerika 11, Singapura 11, United Kingdom 16. Ya, kalau banding negara-negara ini kita tertinggilah. Berbanding saiz ekonomi kita dan itu penting. Yang timbul kini adalah soal jumlahnya itu 250 bilion. Datuk Seri menyatakan bahawa dari segi nisbah kepada keluaran negara ia antara yang tertinggi. Selama mana jumlah ini dijangkakan akan dapat meredam tekanan yang ada, itu yang akan kita tekankan, akan berikan suluhannya. Sakit hati semua nak luah. Jangan degil, duduklah dalam rumah. Lebih baik luang masa dengan keluarga, buat kerja rumah ataupun kerja sekolah. Saya Muna. Sihat. Apa pun nak main juga. So, sambil kita boleh meluangkan masa dengan keluarga, jangan lupa untuk jaga kebersihan dan juga jaga keselamatan masing-masing di dalam rumah. Okey, jaga diri masing-masing semua. Stay safe, stay healthy. Hai Malaysia, saya Wani Asrita. Boleh nak pesan kepada anda semua, sempena Perintah Kawalan Pergerakan ni kita patuhi betul-betul supaya rantaian penularan COVID-19 ni dapat diputuskan. So duduk rumah tu jangan duduk saja, kita kena bersenam sikit, okey? Kalau bosan sangat, kita boleh main dengan kucing. Kita buat aktiviti dengan dia. Kita bagi dia makan, suruh dia tidur. Kita buat tocang bulu dia pun boleh. Pass the baton. Tengok, ini mak dengan anak. Jangan lupa sanitize tangan selalu dan jaga kebersihan. Okay? Bye! Stay at home,
Stay safe. Love you. Betul tak Syahia? Bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dengan kontrak perkhidmatan seperti perkhidmatan pembersihan dan bekalan makanan bermasak di sekolah, IPTA, institusi latihan awam serta agensi-agensi lain kerajaan termasuklah badan berkanun, kerajaan bersetuju untuk membayar gaji yang ditanggung oleh kontraktor yang terlibat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan walaupun pekerja tidak hadir bekerja. Lebih 80,000 pekerja akan menerima manfaat daripada inisiatif ini yang melibatkan peruntukan berjumlah 110 juta ringgit. Selain itu, kerajaan juga bersetuju untuk memanjangkan tempoh kontrak perkhidmatan yang berkenaan selama sebulan sebagai trade-off dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Yang demikian itu merupakan sebahagian lagi daripada pakej rangsangan ekonomi rakyat Prihatin 2020 telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Menemani saya di studio pada waktu ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Portfolio ekonomi kita membicarakan tadi tentang peruntukan 250 bilion itu. Dan saya tanyakan sebelum kita berehat tadi Datuk Seri adalah untuk jumlah ini selama manakah ianya dijangkakan akan meredam tekanan yang ada, kerana kita memahami bahawa realitinya apa yang dihadapi oleh Malaysia ini tidak unik kepada Malaysia, tapi dia fenomena global, dan global itu tidak semuanya berada di dalam kawalan kita. Jadi bagaimana kebijaksanaan dalam menentukan 250 bilion ini, allocationnya ni Datuk Seri? Yang pertama, pada umumnya tempoh bantuan ini ialah untuk 6 bulan. Okay. Ada juga 3 bulan. Umpamanya untuk beri subsidi upah, itu 3 bulan. Untuk bantuan sara hidup sudah ditetapkanlah jangka waktunya. Jadi secara umumnya pada pandangan saya mungkin sampai hujung tahun lah, 9 bulan. Tapi kalau bantuan atau pinjam bank itu sudah pasti ia akan bayarannya, kalau pinjam sekarang bayarannya sampai 5 tahun 10 tahun Tapi umumnya kata setahun lah. Itulah pandangan umum maknanya keadaan yang ada hari ini tidak akan reda khususnya dari segi ekonomi. Maknanya kesannya macam saya sebut tadi, kita ni sebahagian daripada rantaian perbekalan global. Maknanya kita bergantung pada negara luar, negara luar bergantung pada kita. Ada barang-barang dikeluarkan di Pulau Pinang, diperlukan di China, di Amerika. Jadi kita terputus satu bahan di Malaysia ini, maka di China tak boleh buat. Begitu juga kalau barang China yang perlu di Malaysia ini untuk Pulau Pinang, Lembah Kelang, Johor, maka kita tak boleh buat keluar. Inilah realiti dunia moden. Jadi isunya sekarang oleh kerana seluruh dunia terkesan. Kalau krisis 2008-9 banyak juga yang terkesan, tapi bukan semua. 97-98 cuma Asia Timur saja. Ini semua negara, kecuali Kutub Utara, Kutub Selatan itu tak ada orang pun duduk. Jadi maknanya semua negara. Oleh itu bila itu berlaku, ia akan beri kesan kepada kita. Kerana kita nak jual kelapa sawit perlu India, perlu China, nak jual barang elektronik perlu Amerika, perlu Eropah. Nak jual minyak, begitu juga semua barang-barang yang kita keluarkan ini sebahagian kita gunakan untuk penggunaan tempatan. Kebanyakannya kita ekspor ke luar negara. Itu realitinya. Maka seluruh dunia akan terkesan. Malah pada masa ini ada yang sudah meramalkan bahawa tahun 2020 ini pertumbuhan mungkin sifar ataupun bawah dari sifar, negatif, minus. Jadi kita Bank Negara insya-Allah masa terdekat akan mengeluarkan laporan tahunannya, dan dalam laporan itu mungkin akan diberi gambaran apa kadar pertumbuhan yang kita boleh nikmati tahun ini. Masa dibentangkan bajet bulan Oktober lalu, bajet 2020, jangkaannya 4.3 hingga 4.8% pertumbuhannya. Agak baik, tetapi hari ini memang di luar pencapaian kita. Jadi kesannya memang sepanjang tahun ini kita rasa gawat, dan kita cakap dengan sektor hotel di Majlis Tindakan Ekonomi, saya selaku urusianya di unit perancang ekonomi bersama-sama Kementerian Kewangan kita berjumpa dengan perusahaan kecil sederhana
jumpa pengusaha hotel, jumpa mereka yang terlibat dalam peruncitan, ya, dan kesemuanya mereka mengeluhlah. Dan kita tahu ini semua, dan kita sudah pun bentang kertas minggu lepas kepada Majlis Nasional Ekonomi tentang kesan yang kita jangka, ya. Jadi hampir ke semua sektor akan terkesan, ya, semua sektor, kecuali mungkin pertanian, ya, ada sikit, ya, potong getah ke kelapa sawit, itu pun kadang-kadang kilang mungkin tak beroperasi sepenuhnya, ya. Kita dapat laporan umpamanya potong getah, tuai buah kelapa sawit, kadang-kadang kilang tutup katanya, maka tak boleh jual. Jadi tidak ada sektor yang tak terkesan. Paling teruk terkesan ialah sektor pelancongan. Pelancongan sifar sekarang daripada luar negara. Hampir sifar lah, ya. Kalau berjuta setahun biasanya, secara peratanya lebih 2 juta lah. Kita tahun lepas 26 juta pelancong. Maknanya satu bulan 2.2 juta umpamanya. Kosong bulan Mac, April. Jadi hotel ke, deba bas ke, restoran ke, pusat beli belah ke. Jadi saya, pada pandangan saya lah, tahun ini tahun yang amat mencabar, dan kalau ada tanda-tanda pemulihan pun akhir tahun ini ataupun awal tahun depan. Jadi yalah, sekarang ni kita tangani masalah sekarang ni, ya. Yang kita tak payah fikir dulu yang masa depan, ya. Yang penting rakyat sekarang ni, rakyat rasa tertekan, rakyat terhimpit, dan mungkin setengahnya mendapati sukar untuk mereka membeli makanan, tidak ada pendapatan kerana dah dibuang kerja. Jadi tumpuan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia ialah untuk pastikan masalah rakyat, ya, rakyat makan minum rakyat ini penting. Itu sebabnya komponen yang agak besar suntikan wang kerajaan adalah untuk bantuan prihatin itu, dan juga BSH ada lagi yang belum dibayar, dan ini dijangka masuk wang dalam poket. Yang pertama melegakan, maknanya yang tak ada kerja, yang jual tepi jalan, pasar malam, pasar tani umpamanya, mereka terkesan kerana tak boleh berniaga, maka dengan ada bantuan ini sudah pasti ini melegakan. Jadi itu utama. Selain itu PKS juga penting, syarikat besar pun penting juga, tapi kalau tanya saya di segi prioritinya, utamanya rakyat adalah penting, makan minum penting, ya, PKS pun penting, syarikat lain penting, semuanya penting, tetapi yang pertama itu penting kesihatan lah, ya. Nak menangani masalah COVID ni itu utama. Yang kedua nak pastikan rakyat ada makanan minum. Lepas tu kita cuba pastikan bahawa kita dapat kurangkan kesan ke atas syarikat kecil khususnya, dan juga ada juga bantuan bagi syarikat besar. Syarikat besar ni bentuk pinjaman lah. Pinjaman di bawah dana jamin itu 50 bilion, pinjaman 20 juta ke atas, ya. Dan kita harap ini akan dapat melegakan pihak-pihak berkenaan. Ya. Datuk, saya melihat bebanannya kepada pentadbiran ataupun kabinet buat masa ini apabila cuba untuk meladeni strata masyarakat yang pelbagai itu. Kerana kita mengetahui bahawa insiden apa yang kita hadapi ini dari segi skalanya begitu menjalar dan begitu mendasar. Lebar dan dalam. Kerana itu ada lebar, sahaja dalam dan lama. Duration juga. Broader, deeper, protected bahasa Inggerisnya. Lebar, dalam, lama. Dan lama. Kerana ada sahaja nanti apabila mereka melihat kepada package-package yang ditawarkan itu, mereka mula mencari. Sebagai contoh, sektor pelancongan, ada ejen pelancongan yang mengatakan mereka tidak ditangani di dalam pakej prihatin ini. Begitu juga di dalam gig ekonomi, misalnya free agents, freelancers yang mengatakan, oh, kita tidak terbela. Apa kebijaksanaannya? Apa boleh kita tawarkan jawapan balas kepada yang pertama, baru semalam. Ya. Bukan 1% maklumat difahami oleh rakyat. Semua dah keluar dah. Perdana Menteri dan Umum dan Surat Khabar dah keluar dah. Ya, latihan pun hari-hari pasal COVID ni, pasal pakej ni kan. Tapi ialah makan masa sikit. Mungkin apabila mereka tahu, ya, mereka akan faham. Untuk hotel dan untuk gig yang saya sebut tadi, hotel yang pertama ialah bentuk subsidi upah, ya, RM600 sebulan. Maknanya kalau gaji 4,000 bawah lah. Kalau gaji kata 4,000, ya, kerajaan bayar 600, hotel bayar 3,400. Itu subsidi kerajaan bagilah, bagi free kepada syarikat pengantin. Itu bantuan. Dan juga kalau hotel tu ada pinjaman, maka moratorium ni 6 bulan, ya. Dulu timbul masalah
masalah, adakah akan berganda faedah, dan banyak bank sudah menyatakan bahawa memang tidak akan berlaku begitu. Maka bebannya tidaklah sebanyak mana yang dipikirkan usahawan. Maknanya 6 bulan tak bayar pinjaman. Pinjaman ini ialah principal dan interest. Dua ni, maka itu pun dapat melegakan cash flow. Jadi upah, subsidi, pinjaman tak payah bayar 6 bulan. Lepas tu kalau dia nak buat pembaikan apa ke, ya, ialah masa ni bukan untuk membesarkan perniagaan, tidak ada demand, ya. Maka kalau nak pinjamlah untuk kata kerja-kerja pembaikan, baik boleh, tapi susah juga, pun tak boleh keluar. Jadi maknanya hotel pun ada, ya. Yang kita ada ni Grab lah, RM500 lah yang ada ni. Yang gig ekonomi ni ialah sekarang ni Grab Food, Panda ni kan nampak jalan, nampak motosikal. Mereka frontliner. Yang maknanya mereka, dan online business katanya berjalan, cumanya ada juga masalah berkaitan logistik, ya. Online jalan tapi lori ke barang-barang ini kita kena dengar pandangan dan kita harus tangani. Jadi bila bisnes biasa ni tak berjalan, ya, food delivery ni bisnes meningkat, ya. Jadi ada juga peningkatan macam sudah pasti sarung tangan, face mask, ya, glove, ini 3 perkara itu, sanitizer semua ni memanglah lakulah, ya. Jadi ada perniagaan yang berkembang, tapi tak banyaklah. Saya bukan kata semua perniagaan berkembang, banyak perniagaan terkesan. Pelancongan yang paling teruk sekali. Dan minggu lepas hari Isnin sudah dibentangkan oleh menteri sendiri kepada Majlis Tandingan Ekonomi betapa teruknya sektor pelancongan, kesan yang dirasa oleh sektor pelancongan, ya. Jadi kembali besaran tadi, hotel kita ada, gig pun ada, dan dalam sehari 2 lagi yang untuk PKS ni ada dalam ucapan, Sarawak pun ada. Mungkin perlu pencerahan lagi. Kita akan minta Bank Negara lah untuk buat pencerahan. Dah ada semua dah. Tapi kadang-kadang ada benda-benda yang kurang difahami, khususnya yang goreng pisang tadi, yang goreng pisang ke yang meniaga tepi jalan. Ada kemudahan di BSN. Mula-mula 200 juta, PM tambah 500 lagi, 700 juta sekarang dalam BSN nak berniaga ni, berniaga kecil-kecil ni, jadi itu kadar faedah cuma 2%, dijamin oleh kerajaan, ya. Jadi benda macam ni kita harap Bank Negara akan tampil ke depan untuk memberi penerangan. Dah ada dah. Dan mungkin nak ada call center, ya. Mungkin setengah-setengah tu tak faham sangatlah, yang mungkin tak pernah pinjam pun, kadang sekarang nak pinjam. Tapi pokoknya kalaupun nak pinjam untuk jual goreng pisang, ada ke nak beli ni? Itu pokok. Itu yang ditanyalah. Ini satu persoalan yang relevan, ya. Oleh kerana kita berkurung, ya. Kita duduk rumah, bukan berkurung lah, duduk rumah, PKP ni, maka sudah pasti terhad, ya, pergerakan ni. Maka ini semua hal-hal yang penting ditangani. 2 perkara lah yang dan untuk sebut sentiasa tekankan. Yang satu, pastikan ada food on the table, ada makanan. Yang kedua, no one is left behind, ya. Sudah pasti kita bukan perfect seperti Perdana Menteri menyatakan, tapi ikhtiarnya habis-habisan untuk pastikan 2 matlamat tersebut tercapai. Dan kita tahu, sekali lagi kita menuntut supaya semua kita berkorban, memahami keadaan kerajaan berkorban, ya, rakyat, swasta, majikan. Ini menuntut kita semua bekerja sebagai satu pasukan. Untuk ini tak pernah kita berlaku, tak pernah lagi anak-anak kita, ya, cucu kita tengok polis kata-kata tak boleh keluar. Pening kepala ni duduk rumah, budak-budak di rumah dah 2 minggu duduk rumah. Ini menimbul kalau duduk flat lama-lama 2 bilik lah, sekarang 3 mungkin, anak 5-6, ini masalah yang amat besar sekali. Jadi serius dari segi sosialnya, ekonominya, politiknya, dan kita harus bersabar. Dan kalau kita semua sabar, insya-Allah kita akan dapat menangani. Yang pentingnya kerajaan committed. Kerajaan faham, bukan faham 100%, faham masalah, kerana kita selalu berjumpa dengan sektor swasta, ya. Dan dalam pada itu kita mengakui bahawa kita tak tahu semua, tetapi kerajaan terbuka, ada pandangan yang bernas, sudah pasti akan digunakan pakai oleh kerajaan. Ya, saya gambarkan tadi Datuk Seri, bahawa dengan peruntukan yang sebesar ini, the devil is in the details, kerana ramai yang sudah mula merasakan excitement, keseronokan, wah, nampak kerajaan seperti ingin membela kita yang terjejas, dan di samping
samping keseronokan, keterujaan itu akan timbul tekanan untuk mendapatkan maklumat apabila mereka mula approach, mendekati agensi-agensi yang ada untuk memahami untuk orang seperti saya ni di mana, siapa. Ini soal delivery yang kita akan tangani Nengko tak rumah. Timpon i hamin. Rumorot mayan repahun. Minda dak takau hidup walai. Saya juga tidak lupa kepada para pelajar institusi pengajian tinggi. Anda juga akan menerima bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang yang akan dibayar pada bulan Mei 2020. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM270 juta kepada pelajar di pelbagai peringkat pengajian tinggi termasuk matrikulasi, kolej komuniti, politeknik, IPTA dan IPTS. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya gantung satu persoalan tadi berkait tentang delivery, penyampaian kerana jumlahnya sedemikian besar dan rakyat sudah dimaklumkan, diwar-warkan. Ramai yang menanti-nantikan cuba mengetahui layak tidaknya, di mana penyaluran. Jadi ini saya kira juga satu maklumat yang penting untuk kita ulang dan jelaskan kepada rakyat kerana kedengarannya sudah pun ada beberapa agensi yang mula menerima panggilan dan seumpamanya. Jadi apa yang akan berlaku selepas ini apabila telah pun dibentangkan pakej prihatin, Datuk Seri? Ya, Syed, memang benarlah. Yang penting ialah delivery, sistem penyampaian. Kalau boleh kita nak esok lah, ataupun lusa atau hari Senin, hari kerja pertama ya. Tapi realitinya kena perlu ada sistem. Saya nak menyenangkan penjelasan pencerahan ini.
mula-mula kerajaan, lepas tu EPF, lepas tu bank lah. Ini 3 ya. Tapi yang penting kerajaan. Kerajaan saya ambil contoh 2 lah. Satu bantuan prihatin nasional, yang kedua BSH ya. BPN Perhatian Nasional ini pertama kali diperkenalkan 1,600 ya, bagi pendapatan 4,000 ke bawah dan 1,000 bagi pendapatan 4,000 8,000. 4,000 ke bawah itu dipanggil B40 atau bottom 40 yang paling miskin. 4,000 sampai 8,000 dipanggil M40 ya. Jadi bagi M40 yang berada sikit bantuan RM1,000, bagi M40 yang miskin bantuannya 1,600. Jadi 900 itu bermula bulan April ya. 100,000 bulan April ya, bulan Mei ialah 600. Itu bagi jadi bagaimana? Kerana yang B40 pekalan data sudah ada di LHDN. LHDN di bawah Kementerian Kewangan ya, dah ada dah. Tak ada masalah. Maknanya online ya, dah ada dah. Itu tak ada masalah. Yang mungkin masalah yang B40 baru tak ada. Itu tak ada masalah. Boleh masuk, boleh apply. Dan yang paling masalah mungkin ialah M40 kerana tak ada data untuk terima bantuan. Jadi mereka kena PON lah. PON itu semuanya online ya. Itu caranya ya. Jadi deliverynya insya-Allah cekap kerana online. Online ni macam umpama 16 bulan Mac yang lalu ya, RM200 dimasukkan kerana setiap akaun penerima BSH satu hari RM760 juta satu hari, semua sampai masuklah ke RM200 lah. Jadi sistem tu cukup cekap. Tapi yang pentingnya harus juga ada appeal ya. Umpamanya saya seorang pendakwah bebas ya, saya tak ada gaji, saya cuma dapat sumbangan, tak ada EPF, tak ada apa, dalam hal ini kena pergi masuk website LHDN, PON dan yang tak dapat tu ada boleh rayu lah, bukan kata kalau tolak tu situ kadang-kadang salah tekan ke ya. Itu contoh yang senang saya cakap mengenai BSH dan BPN. Yang kedua EPF. EPF biasalah, EPF ni ada 2. Satu ialah nak kurangkan daripada 11 hingga 7% pekerja. Itu kena bagi tahulah kepada EPF kita setuju. Itu proses biasalah, pergi kaunter ataupun online EPF ada sistem, tak ada masalah juga ya. Yang yang untuk 500 bulan ni yang sampai 6,000 ini permohonan bermula bulan April, bayaran dijangka bulan 5. Itu pun online jugalah. Ya, boleh juga email ya, tapi mungkin makan masa sikit ya, tapi online, tapi bayaran bulan 5. Itu EPF. Yang bank ni kena PON, moratorium tu automatik ya, moratorium tak ada masalah, tak payah apply. Maknanya tak payah bayar pokok, tak payah bayar bunga tempoh 6 bulan, tak payah apply. Yang nak apply ni ialah kata nak pinjam, nak struktur semula ke. Jadi sistem delivery adalah cekap dan kalau tidak ditolak umpamanya, ada proses untuk rayu lah. Tak ada masalah. Kan kerajaan nak bagi ni. Bukan tipu ni, nak bagi. Kita tak tipu, nak bagi 25 bilion ni, nak bagi kepada rakyat ni. Tapi sudah pasti ada bulan 4, bulan 5. Kalau bagi sekaligus pun mungkin ada masalah ya. Daripada kita pun mungkin belanja semua ya. Jadi bulan 4 ada, bulan 5 ada, bulan 7 ada. Jadi itu satu perkara. Satu lagi ialah delivery, projek-projek dan juga bank. Di Kementerian Kewangan ada satu unit nama Laksana. Laksana akan pantau. Perdana Menteri akan beri laporan, 2 laporan. Yang pertama ialah status pelaksanaan projek-projek kecil. Pakej pertama 2 bilion. Pakej yang baru ni Tan Sri Muhyiddin umum 2 bilion. 4 bilion ni projek kecil. Nak cat bangunan, nak repair pintu sekolah ke, ya, nak repair surau ke. Ini 4 bilion. Ini dipantau setiap minggu oleh Laksana di Kementerian Kewangan. Laporan seminggu sekali kepada Perdana Menteri. Yang kedua juga, bank-bank pun kena dipantau juga. Ya. Maknanya Laksana ni, bank negara ni akan pantau, pastikan bahawa bank-bank menyampaikan janji yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Janjinya ialah Makcik Kiah dapat pinjaman ya. Umpamanya ada bantuan untuk PPK, perubahan kawasan, dan PNK nelayan ya. PPK ada 246 seluruh negara, PNK ada 76, ada 322 semua ni akan dapat 100,000 hingga 200,000. Iaitu janji kerajaan. Maka
kerajaan akan keluarkan wang itu untuk membolehkan nelayan ke, peladang ke, tanam ke, nelayan untuk buat bisnes ke. Jadi ini akan dipantau seminggu sekali oleh unit bernama Laksana. Jadi yang pertama, deliverynya ada dan sudah terbukti, BSH cakap, dan kalau tidak diluluskan, ada masalah, boleh rayu, bukan kata tolak begitu saja. Dan selain itu ada sistem pengesanan yang cakap, yang sudah pun ada sistem ni, sistem ini seminggu sekali. Begitulah betapa seriusnya kerajaan. Kena bagi laporan Perdana Menteri seminggu sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali. Jadi dengan harapan itu rakyat juga harus cuba mendapatkan maklumat yang setepatnya. Saya kira akan ada banyak avenue, akan ada banyak platform persadanya yang menawarkan maklumat ini, boleh pastinya juga di RTM, dan saya kira kesabaran rakyat juga, tadi Datuk Seri banyak menyebutkan soal bank, EPF dan kerajaan. Rakyat juga harus berpada dalam menyatakan pengharapannya, kerana ini merupakan satu realiti baru yang kita harus menjadi, sebab ada ramai, misalnya PKP ni Datuk Seri, ramai yang berdegil lagi ni, yang tangkap main bola pun ada ni. Jadi ini juga satu Pulau Pinang tadi. ada juga orang jeli pun duk tulis kat saya bila kita posting, kata ada satu yang tangkap. Dia mengharapkan Datuk Seri boleh balik. Satu paling rendah di Kelantan. Terima kasih kerana bersama pada waktu ini Datuk Seri, dan teruskan kesian anda untuk mendapatkan maklumat yang paling muktabar di RTM bagi menjadi warga Malaysia yang bermanfaat dan berguna kepada negara seluruhnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.